Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bercerita tentang Peguam Rosli Dahlan. Rosli Dahlan ini ialah peguam kepada 1 MDB, Parti Pribumi Bersatu, Muhyiddin Yassin dan juga beberapa orang yang sedang diburu oleh kerajaan dalam usaha nak menunjukkan bahawasanya Parti Pribumi Bersatu dan pemimpin-pemimpin dari Parti Pribumi Bersatu adalah korup. Mereka ni sakau duit rakyat dan mereka ni salah guna kuasa dan telah mencuri berbilion-bilion duit rakyat. Ini nak beri gambaran yang sejahat-jahat UMNO, Parti Pribumi lagi teruk dari UMNO dalam jenayah mencuri duit rakyat. Ianya bermula dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberitahu Parlimen bahawasanya Muhyiddin Yassin telah curi 600 bilion. Saya ulang, 600 bilion, bukan juta ya. Dan Muhyiddin Yassin telah curi 600 bilion duit rakyat melalui projek Jana Wibawa. Akhirnya, SPRM disuruh membuat kes terhadap Muhyiddin, tetapi akhirnya mereka hanya dapat kesan kononnya dalam 200 juta sahaja. Dan 200 juta tu selepas didiskaun, mula-mula 600 bilion, lepas tu 520 bilion, lepas tu 97 bilion, dan kemudian turun sampai 600 juta. Akhirnya, Muhyiddin ditangkap dan di-charge untuk kes lebih kurang 300 juta. Tapi 300 juta tu pun bukan semua Jana Wibawa. Ada 100 juta lebih ni melibatkan kononnya Syed Mokhtar Al-Bukhari. Yang dikatakan Syed Mokhtar Al-Bukhari telah derma atau sedekah 100 juta lebih kepada Parti Pribumi Bersatu. Dan mereka kata 120 juta ke berapa ratus juta ni yang telah diderma kepada Parti Pribumi Bersatu adalah rasuah. Kerana mereka Syed Mokhtar menderma 100 juta lebih ni untuk balasan menyambung lesen dia. Lesen tax exempt yang dikatakan telah luput atau telah tamat, dan Syed Mokhtar nak mendapat sambungan lesen tax exempt dia, maka dia beri 100 juta lebih kepada Parti Pribumi Bersatu supaya Muhyiddin boleh luluskan extension sambungan lesen tax exempt dia. Tapi akhirnya Parlimen diberitahu bahawasanya lesen, ini diberitahu oleh Guan Eng sendiri, lesen Yayasan Al-Bukhari tidak tamat, tidak dibatalkan. So kalau lesen Yayasan Al-Bukhari tidak dibatalkan, sebab apa bayar 100 lebih, 100 juta lebih untuk sambung lesen yang tidak dibatal? So itu sudah satu confusion ataupun boleh dikatakan complication yang Muhyiddin dikata terima rasuah. Tetapi duit tu tak terima oleh Muhyiddin. Duit tu diderma kepada parti. Dan dikatakan derma tu boleh dianggap sebagai rasuah sebab ia melibatkan extension atau sambung semula lesen Syed Mokhtar Al-Bukhari. Tapi Guan Eng kata lesen tu tidak tamat, tidak batal. So tak tahu apa cerita sebenar. So akhirnya Muhyiddin di-charge untuk kes 300 juta lebih kurang. Tetapi hakim tak mau terima kes. Hakim tendang kes tu keluar. Hakim kata mana ada kes? Mana bukti? Jawapan dari pendakwa raya, bukti ni tidak ada sekarang. Tapi bukti ni akan ada kemudian. Apabila kes ni berterusan, apabila kes ni sedang berjalan,
Mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun akan datang, bukti ni akan muncul. The proof will appear as the case goes on. Hakim kata tak boleh. Bukti kena ada sebelum charge. Tak boleh charge dulu, lepas tu bicara, dan dalam 2-3 tahun perbicaraan tu bukti tu dikemukakan kemudian. If you tak ada bukti, makna charge ni tak lekat. So, hakim tendang keluar kes tu. So, malulah kerajaan. Sebab mula-mula you tuduh 600 bilion, 520 bilion, 97 bilion. Last, you charge untuk Jana Wibawa dan juga kes Syed Mokhtar Al-Bukhari. Hakim tak terima kes ni. Hakim tendang kes ni keluar. So, dia orang raid. Dia serbu pejabat peguam Rosli Dahlan. Peguam kepada Parti Pribumi dan juga kepada Muhyiddin Yassin dan beberapa orang lagi. So, pejabat Rosli Dahlan diserbu dan mereka kata mereka nak cari evidence berkenaan dengan 1 MDB. Dia nak cari bukti tentang kes 1 MDB. Kes 1 MDB ni pula timbul dalam satu tuduhan satu lagi. Ya. Mengikut bukan saja Anwar, tapi juga Ketua Perhubungan UMNO. Pengarah Perhubungan UMNO. Pengarah Komunikasi UMNO. Pengarah Komunikasi UMNO, ini seorang boleh dikatakan pemimpin tertinggi lah UMNO ni. So, pengarah Perhubungan UMNO telah berkata yang Rosli Dahlan, peguam kepada Muhyiddin Yassin dan 1 MDB telah curi 7 bilion. Duit 1 MDB. Yang tadi 600 bilion, yang ini 7 bilion. So, duit tu mengikut pengarah komunikasi UMNO tadi, duit ni 7 bilion dicuri oleh lawyer bagi pihak Parti Pribumi Bersatu. Maknanya lawyer ni bertindak bagi pihak Parti Pribumi Bersatu dan telah mencuri 7 bilion. Mengikut cerita, ini Mahathir sendiri cerita, 42 bilion duit 1 MDB lesap. 42 bilion. Dan ini dicuri oleh Najib Tun Razak, Perdana Menteri dan Presiden UMNO semasa itu. Najib curi 42 bilion duit rakyat. Dan Rosli Dahlan telah dilantik peguam bagi pihak 1 MDB dan melalui usaha Rosli tadi, 1 MDB dapat recover 27 bilion. 27 billion of the 42 billion. So, lebih dari separuh. So, bermaknanya the recovery rate tinggi. Orang duk kata 42 bilion ni gone. Finish. Lesap. You are never going to see this money again. Jangan harap duit ni akan dikembalikan. Tapi Rosli berjaya mendapat balik dan usaha Rosli ni pergi seluruh dunia. Dia pergi ke Eropah, dia pergi ke Timur Tengah, Middle East, dia pergi ke Amerika, merata dunia. Rosli ni tak duduk rumah. Merata dunia dia pergi, dia ambil tindakan undang-undang di sini, di situ. Hampir satu dunia. Rosli ni boleh dikatakan globe trotting. Living out of a suitcase, orang putih kata. Dan akhirnya melalui usaha Rosli, ini masa Muhyiddin Perdana Menteri lah. Melalui usaha Rosli dapat berjaya recover 27 bilion. Dari 42 bilion. Walaupun tak 100%, tapi maknanya di peringkat permulaan tak ada orang seorang yakin yang duit ni boleh dia dapat balik. Semua orang kata gone, finish. Jangan haraplah duit tu akan dikembalikan. Tapi Rosli ni, I call him like a dog with a bone. Orang putih kata dog with a bone. Maknanya anjing dengan tulang. Anjing ni bila dia gigit tulang tu, jangan cubalah nak tarik tulang tu. Dia gigit dia tak lepas tu. So, Rosli stubbornness. Rosli ni orang Bugis ni yang sebenarnya. You tahu lah orang Bugis ni.
Dan dia orang Bugis ni, dan dia keluarkan keris dia, selagi keris tu tak kena darah, dia tak simpan balik keris tu. The keris has to taste blood sebelum boleh simpan masuk dalam sarung dia tu. So this little Bugis man, I call him little Bugis man, dia hambat duit 1 MDB sini situ seluruh dunia. Sebab tu Muhyiddin yakin sangat dengan dia. Sebab semua orang beritahu Muhyiddin, jangan haraplah duit ni gone, buang masa je. Rosli dia pursue all over the world. Akhirnya recover 27 bilion dari 42 bilion. Malu puak-puak UMNO dan puak-puak yang dok kata ini usaha sia-sia, jangan harap akan berjaya. Tapi dia berjaya, 27 billion of the 42 billion. And dia orang buat tuduhan. Dia kata dari 27 bilion tu, hanya 20 bilion sahaja yang dikembalikan ke kerajaan. 7 bilion tu disapu. Dan 7 bilion tu Rosli sapu untuk Parti Pribumi Bersatu. Tapi yang sebenarnya, duit yang recover tu tak pergi ke Rosli. Dia bukan duit ni dia bayar ke peguam. Duit ni dibayar ke Kementerian Menteri Kewangan ataupun Kementerian Kewangan. Siapa Menteri Kewangan semasa tu? Tengku Zafrul, orang UMNO. So, Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, duit tu dibagi ke Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan, dibayar dalam bank account Kementerian Kewangan. Duit tu tak langsung datang ke lawyer. Tak sentuh pun. Rosli tak sentuh pun. Tapi dia kata Rosli tu terima 27 bilion, sapu 7 bilion. 20 bilion saja dikembalikan ke kerajaan. Which is fitnah lah. Sebab Rosli, duit tu tak datang ke lawyer, duit tu terus ke Kementerian Kewangan. Menteri Kewangan yang handle duit tu. So kalau ada betul 7 bilion hilang, kena tanya Tengku Zafrul betul ke tidak. Tapi 1 sen tak hilang. 27 billion recovered. So dia orang kerajaan ni suruh SPRM ni raid, serbu pejabat Rosli nak cari bukti. Kononnya bukti yang Rosli curi 7 bilion. Dia orang raid. Bila dia raid pejabat Rosli baru ni, tak jumpa apa-apa. Kononnya dokumen ke bukti tak ada. Hanya bukti ada, duit tu dibayar ke Kementerian Kewangan. Duit tu dibayar ke Tengku Zafrul. Itu ada bukti itu. Tapi bukti yang Rosli curi 7 bilion bagi ke Parti Pribumi tidak ada. So dia orang sudah malu lah. Dia orang malu oleh kerana tuduhan, semua tuduhan, baik yang 600 bilion, 7 bilion dan macam-macam lagi itu, satu pun tak boleh dibuktikan. In fact, dibuktikan fitnah. So, dia orang, nak ambil tindakan mahkamah. Rosli challenge tindakan mahkamah. Dan di dalam ni Rosli punya akuan bersumpah, dia akan dedahkan macam-macam penyelewengan di dalam kes 1 MDB yang akan memalukan peguam negara, bank negara, dan ramai lagi akan malu apabila Rosli dedah rahsia di dalam mahkamah bila perbicaraan ni bermula. So oleh kerana tersebut, mereka tarik balik tindakan terhadap Rosli. Ini diumum semalam. So mereka tarik balik tindakan terhadap Rosli sebab mereka tak mau kes ni dibicarakan di dalam mahkamah, di mana macam-macam rahsia akan didedahkan dan kerajaan akan malu apabila dunia dapat tahu cerita-cerita the untold story yang belum dicerita lagi hingga ke hari ini. Dan yang lebih aneh lagi, apabila mereka raid, mereka serbu pejabat Rosli, kononnya untuk mencari bukti berkait dengan 1 MDB, mereka nak cuba rampas dokumen-dokumen berkait dengan kes Muhyiddin. Rosli kata tak boleh.
awak di sini siasat 1 MDB, awak serbu rate pejabat saya untuk nak ambil dokumen-dokumen berkait dengan kes 1 MDB. Apa kena-mengena dengan kes Muhyiddin yang telah pun masuk ke mahkamah dan hakim telah tendang keluar kes ni. Hakim reject. Hakim kata kes ni digugurkan, tidak perlu dibicarakan oleh kerana tidak ada bukti tuduhan-tuduhan terhadap Muhyiddin Yassin. Kata dia duk curi duit 300 juta lah, duit jana wibawa lah, rasuah melibatkan Syed Mokhtar Al-Bukhari lah dan macam-macam. Tak ada bukti, hakim tak mau terima kes ni. So, dia orang nak cuba rampas dokumen berkait dengan kes ni. Mereka nak tengok ada tidak apa-apa dokumen atau rahsia yang diorang belum tahu lagi, di mana membuktikan yang ada kes dan mereka akan rayu, appeal tindakan mahkamah ataupun keputusan hakim dan minta kes ni diteruskan berdasar kepada bukti baru. So, bukti baru tu ialah dokumen yang dia orang rampas dari pejabat Rosli. Tapi Rosli kata, cannot. You di sini menyiasat kes 1 MDB, hanya dokumen berkait dengan 1 MDB saja. Jangan sentuh kes-kes lain. Banyak kes tak kena mengena dengan 1 MDB. So, balik sajalah pegawai SPRM. Dia orang tak berjaya nak dapat bukti baru. Oleh kerana dia orang tak boleh sentuh, tak boleh rampas dokumen-dokumen kes Muhyiddin, maka kes ni tidak akan ke mana lah. Kes Muhyiddin. Dan alasan dia orang siasat 1 MDB, terutama sekali isu 7 bilion kononnya, dari 27 bilion tu, 7 bilion Rosli sapu dan bagi kepada Parti Pribumi Bersatu. So, bermaknanya dari 27 bilion tadi, hanya 20 bilion government dapat, 7 bilion Parti Pribumi Bersatu. So, mereka kata inilah basis ataupun asas siasatan mereka. So, Rosli pun ambil tindakan mahkamah. Dan hari ini, semalam dia orang tarik balik tindakan tu. So, dia orang mengaku kalah lah. Kes Muhyiddin, yang kata 300 lebih juta pun dia orang kalah. Kes yang kata 7 bilion Rosli curi duit 1 MDB bagi Parti Pribumi pun dia orang kalah. So, nampaknya everything yang Anwar dan juga pengarah komunikasi UMNO tadi duduk tuduh, baik yang 600 bilion, baik yang 7 bilion duit 1 MDB ke apa sekali, semua telah dibukti autah, cerita dongeng. Dan sekira kes ni akan ke mahkamah, a lot of damage will be inflicted on the government. Maknanya akan keluar juga cerita di mana kes ini ada satu kes. Saya ada dokumen sini tapi saya tak tunjuk lah. Sebab benda ni melibatkan Official Secrets Act. Dan dalam kes tersebut ni, kalau tengok ya, Governor Bank Negara, masa tu Zeti lah ya, Governor Bank Negara nak denda M-Bank. M-Bank ni kita tahulah siapa di belakang kan. So, Governor Bank Negara setuju yang M-Bank ni didenda hanya 600 juta sahaja. 600 million only. Tapi, damage oleh kerana keputusan ataupun kecuaian M-Bank tadi. M-Bank ni cuai. So, kerana tu berbilion-bilion 1 MDB rugi. Because of MDB, cuai buat kerja tadi, berbilion-bilion 1 MDB kalah. Dan Zeti setuju hanya 600 juta denda saja tau. 600 million denda atas berbilion. So, bila Rosli ambil alih kes tu, dia dapat 2.83 bilion. Zeti sanggup terima 600. Rosli tak sanggup. Rosli kata no. Why you give them hanya 600 juta denda? Kecil sangat tu. Jumlah kerugian besar, tinggi. So, akhirnya Rosli dapatkan hampir 3 bilion lah. 2.83 bilion. Hampir 3 bilion.
M-Bank terpaksa bayar. Not 600 saja, 600 million. So, itu akan didedahkan di dalam mahkamah. Kecuaian Bank Negara, ZT. Sebab apa ZT sanggup diskaun sampai ke 600 juta apabila Rosli dapat hampir 3 bilion dari M-Bank. So, banyak benda-benda gini, salah guna kuasa, boleh katakan, cuai, gagal menjalankan tugas dan sebab akan didedah ramai orang, termasuk juga pegawai SPRM, pegawai SPRM tertentu yang boleh dikatakan menjadi anjing kepada Zaid Hamidi's running dog. Ini semua akan didedahkan. So lebih baik dia orang tak masuk mahkamah daripada masuk mahkamah dan dimalukan, dibogelkan di dalam mahkamah. So ini yang kes tu lah. Bermaknanya nampak dia orang punya propaganda, dia orang punya tuduhan, dia orang punya fitnah satu persatu telah ditelanjangkan, dibogelkan. Bermula dengan kes yang kata Muhyiddin ni terima rasuah dari Syed Mokhtar Al-Bukhari, Janabi Wabel, hakim tendang kes keluar. Dan kes yang ini Rosli Dahlan ni tentang isu dia curi 7 bilion, SPRM tarik balik kes dan macam-macam lah. So we see how it goes. Maknanya yelah dia orang main dengan Rosli. Rosli ni saya dah kenal lama dulu. Neighbor saya dulu, family dia, neighbor saya, mak dia dulu saya selalu bawa pergi masjid semayang tarawih. So bila bulan puasa semayang tarawih, Rosli punya arwah dah lah. Rosli punya mak tu saya joke lah, saya kata I dating mak you, I bawa mak you dating, kita pergi semayang tarawih dekat masjid apa semua masa bulan puasa. So I know this family lah. Family ni bukan family pencuri lah, Tapi oleh kerana Rosli ni bertindak sebagai lawyer, peguam satu MDB, Parti Pribumi, Muhyiddin dan beberapa lagi orang-orang pembangkang, maka dia ditarget dia menjadi sasaran untuk dimangsakan di dalam macam-macam kes. Sebab knowing Rosli, dia akan fight lah. Dia akan gigit, dia tidak akan lepas hingga berdarah. So that is the case lah, just to let you know a bit lah. Mungkin ada personal sikit lah tentang ni sebab saya kenal dia. Tapi yang saya cerita ni tak kena dengan personal relationship. Kes ni melibatkan tuduhan jenayah terhadap pemimpin Parti Pribumi, lawyer-lawyer yang bertindak bagi pihak Parti Pribumi dan juga Parti Pribumi itu sendiri. Mereka nak memberi gambaran yang mereka ni, Parti Pribumi dan pemimpin dan lawyer dan semua yang terlibat dengan Parti Pribumi telah mencuri berbilion-bilion duit rakyat. Hari ni telah dibuktikan fitnah. Tak ada satu sen pun dia orang curi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.